Ya, forex adalah singkatan daripada perkataan foreign exchange ataupun pertukaran mata wang. Itulah dia, forex. Pertukaran mata wang kertas dalam Islam telah dibincangkan oleh Majlis Fiqh Antarabangsa dan keputusan yang mereka keluarkan adalah pada sekitar tahun 80-an. Mereka mengatakan bahawa duit kertas kita hukumkannya pada keadaan ia seperti emas dengan perak. Dia bukan emas dengan perak, tapi hukum bertransaksi menggunakannya, dia mengambil hukum hakam yang terpakai untuk emas dan perak. Kenapa? Kerana pada zaman baginda Nabi SAW dan selepasnya, umat Islam telah menerima pakai mata wang yang dicipta oleh orang bukan Islam sebelumnya, iaitulah dinar dan dirham. Maka apabila melihat dinar dan dirham diterima umum, bukan hanya di tanah Arab tetapi di luar tanah Arab, maka Nabi SAW telah menerima pakai dengan syarat-syarat tertentu yang Nabi sebutkan, az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasya'iru bil-syairi wal-bur bil-bur والتمر بتمر والملح بالملح يدا بيد فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. Begitulah antara riwayat dalam Sahih Muslim dan lain-lain. Iaitulah artinya apabila emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, tamar dengan tamar, bali dengan bali, semua ada kaedah dia. Kalau ditukarkan dalam bentuk yang sama, emas dengan emas, mestilah serta-merta dan sama berat. Tapi sekarang kita bukan nak bincang emas, kita bincang kertas, duit kertas. Sebab emas itu dahulunya dan perak dijadikan mata wang yang raijah. Maksud yang raijah dalam bahasa Arab artinya yang dominan circulation dia. Sirkulasinya di dalam negara sebagai mata wang diiktiraf oleh penjual dan pembeli dan masyarakat setempat. Maka ia mesti menuruti cara ini. Kemudian hari ini emas dengan perak tidak lagi menjadi mata wang yang dominan di sirkulasi dalam negara. Ya, maka yang bukan negara saja, antarabangsa pun begitu. So mereka menggunakan wang kertas untuk mewakilkan nilai tertentu. Dan itu diterima oleh masyarakat setempat kita dan antarabangsa. So kita pergi ke Dubai contoh, kita bawa duit kertas kat money exchanger, dia ambil. Maknanya diterima dan dia bagi kita duit dirham UAE. Maka itu menunjukkan ada nilai yang telah diterima oleh masyarakat antarabangsa. Atas sebab itu, maka apabila kita menukar duit kertas dengan duit kertas, itulah namanya forex. Iaitulah kenapa nak tukar duit kertas dengan duit kertas? Sebab ada duit kertas itu mewakili nilai di Brunei, di Singapura, di Malaysia, di United Kingdom, di UK, di Amerika. Maka bila kita nak pergi ke United Kingdom, kita tak boleh nak pakai ringgit Malaysia. Kita kena pakai pound sterling. Kalau kita nak pergi Eropah, kita kena pakai euro. Maka mereka di kedai-kedai, mereka tak pakai ringgit Malaysia. So atas sebab itu, menjadi keperluan apabila kita pergi ke negara-negara begini, ataupun tak payah pergi pun, kita beli barang import-export daripada negara-negara luar negara, kita perlu pakai sama ada duit luar negara, US dollar, ataupun apa-apa duit yang dipersetujui. Maka bila mana kita nak pergi cari duit negara lain, itulah namanya forex, foreign exchange. Foreign exchange, kalau ia dibuat atas sebab yang saya sebut tadi, iaitu kita nak pergi negara itu, kita nak pakai di sana, atau kita ia ada import-export pakai duit negara lain, itu hukumnya harus dengan satu syarat sahaja, iaitulah ditukarkan duit itu dengan duit negara lain dengan serta-merta. Ringgit Malaysia to US dollar dengan serta-merta, dalam bahasa akademiknya lani. Dalam bahasa orang Kedah loni kan. Loni, tapi ini bukan bahasa Kelantan, ini bahasa standard lani. Lani tu maksudnya serta-merta lah. Saya bagi sekarang, saya ambil sekarang. Baik, kalau berlaku begitu, maka hukumnya harus dan tidak berlaku riba dan tidak ada apa-apa masalah judi, sebab kita tukar memang untuk tujuan menggunakan mata wang di negara lain membeli komoditi. Adapun topik yang kita nak bincang bukan yang ini. Maknanya kesimpulan kita yang pertama, forex jenis money exchanger.
yang ada dekat airport-airport. Itu semuanya harus, tak ada masalah. Wang. Pengurup mata wang, pengurup wang. Jadi kalau tuan-tuan ada yang nak buka bisnes pengurup mata wang, pengurup wang, hukumnya harus dengan syarat tuan-tuan bagi mata wang yang lain tu sekarang, ambil mata wang ringgit itu sekarang, maka hukumnya harus. Yang kita nak bincangkan yang menjadi kontroversi adalah ada tambah dia, bukan forex dia forex trading. Kalau tadi forex saja, foreign exchange, pertukaran mata wang. Ataupun bahasa command dia money exchanger. Itu je. Tapi yang ini forex trading, dia ada trading belakang ni. Maksud dia dalam bahasa Melayu pertukaran mata wang yang diperdagangkan. Maknanya aktiviti kumpulan ini mereka mengambil duit kertas dan mereka memperdagangkan duit itu sendiri. Kalau yang pertama, mereka tak memperdagangkan duit itu untuk mengait nilai mata wang. Mereka buat servis. Yang ini tak, dia tak ada servis. Dia ambil, dia beli euro melalui internet, dia tunggu mata wang tu harga naik, kemudian dia pun jual. Ambil lah dia punya margin keuntungan tu. Inilah yang dibincangkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan JAKIM dalam muzakarah yang detail. Dua kumpulan pengkaji daripada Akademi Kajian Antarabangsa Keuangan Islam ISRA dan juga Universiti Utara Malaysia punya kumpulan pengkaji telah mengkaji dengan begitu detail, mendapati hukumnya adalah haram. So jadi kalau ada di luar sana sesiapa saja individu, ustaz, pengetua, tok guru, ustazah, siapa-siapa saja yang mengatakan ini forex trading harus, maka pada pendapat saya mereka semua telah tersalah membuat keputusan. Kerana mereka tidak mengkaji dengan dalam. Kerana yang pertama, sebab dia haram sebab apa? Kerana mata wang dalam Islam bukan komoditi. Komoditi itu macam buku, boleh beli kerana dirinya sendiri. Handphone dibeli kerana dirinya sendiri. Air dibeli kerana kita nak minum dia. Roti kerana nak makan dia. Video nak pakai dia. Duit kita beli dia untuk makan dia. Tak. Kita nak pakai dia dengan ditukar dengan komoditi, iaitulah kita pakai beli komputer, kita pakai beli lauk, kita pakai beli air. Jadi itulah disebab mata wang tak boleh jadi komoditi. Dia hanya boleh jadi mata wang, medium of exchange, perantaraan untuk pertukaran dua komoditi. Apabila kumpulan ini membuat forex trading, mereka menjadikan mata wang itu sebagai komoditi. Maka itu hukumnya haram dan itu hukumnya merosakkan kestabilan nilai mata wang. Tak kiralah yang dibuat dia ini oleh individu atau bank atau syarikat swasta, tak kiralah siapa pun. Haram hukumnya. Kerana ia telah menyalahgunakan mata wang dan fungsinya. Yang kedua, kerana itulah dia ada elemen perjudian. Kerana nilai mata wang yang turun naik itu dalam bahasa orang putihnya kita sebut fluctuation. ataupun volatility atau volatility. Volatile itulah tidak ketentuan nilai mata wang itu di luar kuasa kita. Lalu kita beli mata wang euro dengan mengharap dia naik lebih baik daripada ringgit pada hari kita beli, adalah satu pertaruhan. Kalau dia naik in our favor, kita jual, kita untung. Kalau dia turun bukan kepada keuntungan kita, kita rugi. Maka itulah perjudian punya substance ada di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan haram oleh para pengkaji ini kerana bila kita beli, kita tak dapat terus duit cash tu. Kita bayar online duit ringgit Malaysia, tapi duit euro, US dollar semua kita tak dapat sekarang. Dia masuk dekat dalam kita punya account di dalam platform internet itu, dan kita tak boleh nak cash out kan, kita tak boleh nak menggunakannya kecuali ada teknik-teknik dia yang menyebabkan bertangguh, maka berlakulah tidak lani, ya. Yang keempat, kerana forex trading biasanya penyedia platform itu dia ada menyediakan leverage punya features. Leverage ni seolahnya macam dia beri pinjam. Dia ada, kalau kita ada RM1,000 Malaysia, kita patutnya boleh beli sekadar, katalah kita ada RM4,000 Malaysia, kita hanya boleh beli dalam €1,000. Tapi kerana leverage punya sistem, kita boleh beli dengan RM4,000, kita boleh beli seolahnya €40,000. Sebab dia ada leverage satu nisbah 10 ke nisbah 100. Maka ini kuasa beli ini
adalah satu ciri yang pelik dalam syariah Islam, dan kita tengok substance, kita namakan dia sama dengan pinjaman dengan ada keuntungan, sebab platform itu akan ambil keuntungan. Maka bila dia menguatkan kuasa beli kita daripada 4,000 kepada 40,000, maka seolahnya dia beri pinjam duit dia. Ya, maka itu menjadikan adanya yang apa yang dikata oleh Nabi, la yahillu bai'un wa salaf. Tidak halal adanya digabungkan jual beli dengan hutang. Maknanya seolahnya dia bagi hutang, kemudian kita ambil servis dia, kita gabungkan dua, kita bagi servis dia, ada upah. Maka menjadilah haram kerana riba. Jadi itulah seringkasnya forex trading, dan ia ada beza dengan perdagangan share dan yang akan kita ceritakan sebentar lagi. Bila doktor kata forex trading ini berkaitan dengan kita cuba memburu harga yang lebih tinggi, itu maksudnya ada fluctuation senario di situ. Saya cuba berbalik kepada perkara yang asas, seperti kita membeli saham, share, main share, seperti orang biasa kata, main share ada naik turun dia. Betul. Beli rumah pun ada yang tujuan dia beli rumah, nak tunggu harga pasaran rumah tu naik, dia akan jual. Banyak lagi contoh-contoh yang main harga ni. Macam mana doktor boleh kata yang forex trading cuba? Okey, baik. Okay, ada perbezaan asas di antara mata wang dengan komoditi. Komoditi memang diciptakan untuk kita bermain harga. Jadi kita beli daripada China barang-barang yang kita beli kita ada kat Malaysia, contoh kita beli kasut, kita beli bundle dekat China, harga tukar ke Malaysia murah, tapi kita kat sini kita main harga, kita jual dengan harga lebih tinggi. Itu memang digalakkan. Itulah namanya jual beli. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itulah dia, pertukaran manfaat komoditi daripada tangan A kepada B. Jadi itu sebablah A susah payah dapat, maka dia pun ambil keuntungan di atas daripada China, dia pun ambil keuntungan atas usaha dia ambil untung. Ataupun dia simpan dahulu barang-barang tertentu, naik harga dia jual. Itu kalau komoditi harus. Maka saham yang berada di Bursa Malaysia, setiap saham itu adalah komoditi, sebab dia dikira mewakili pemilikan dalam sebuah syarikat. Semua syarikat yang public listed dekat Bursa Malaysia, kalau kita ada 100 juta, contoh kita beli satu syarikat tu, kita beli 100 juta punya saham, kita mungkin dapat 80% pemilikan dalam syarikat itu. Kita boleh jadi chairman, board directors. Kalau syarikat tu rugi, kita adalah 80% pemilik, seolahnya begitu. Maknanya kita bukan beli kosong. Kalau mata wang, kita beli kosong. Kita tak beli komoditi, kita beli mata wang. Mata wang bukan untuk dibeli untuk dirinya sendiri. Mata wang adalah ditukar untuk membeli sesuatu. Itu kena faham betul-betul konsep tu. Kalau tak faham tu sampai bila pun pusing tak faham juga. Yang kena faham, mata wang bukan komoditi untuk dibeli kerana dirinya. Kerana dirinya tak ada manfaat. Tak ada. Tak boleh minum. Macam tu tak boleh makan. Tak boleh naik atas dia. Kita kena gunakan dia untuk mendapatkan perkhidmatan. Macam saham, dia ada nilai dia. Nilai dia datang daripada aset-aset yang berada dalam syarikat itu. Maka dia mewakili aset, dia mewakili komoditi. Maka sebab itulah ada beza yang sangat besar di antara tunggu main harga untuk aset diharus, main harga untuk mata wang haram. Habis cerita.